Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Huraian yang keempat. Situ deh. Betul. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Ini nak masuk orang panggil alat, sebenar-benar alat di dalam nak memahami hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan, yaitu hukum akal itu sendiri. Jadi wajib belajar hukum akal ni kerana dia menjadi wasilah, anak tangga kita kata, untuk mencapai tujuan, maqasid. Tujuannya ialah supaya kita dapat hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Itulah. Jadi kalau kita tak boleh nak faham hukum akal, lebih-lebih lagi kalau tidak boleh tahu beza antara hukum akal dengan hukum adat, itu duduk di dalam kejahilan lah. Duk tukar taki, orang panggil hukum akal, hukum adat. Jadi sebab itu pentingnya kita tu menguasai hukum akal dan hukum adat. Baik. Kata muallif rahimahullah, huraian atau penerangan, penjelasan yang keempat pada menyatakan hukum akal. Apa kata dia? Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus oleh seseorang dengan akal, mana dengan perantaraan akal fikiran, yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu
Tu dia panggil hukum akad. Samalah orang panggil hukum tu ialah keputusan. Tu dia panggil hukum. Gitu dah. Hukum tu dia panggil keputusan. Dulu kita bahas dah dulu kan. Hukum ni ialah isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu dia panggil hukum. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Kita mengisbatkan satu perkara pada satu perkara. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, atau menafikan satu perkara daripada satu perkara. Itu dia panggil hukum. Itu dah. Kalau bahasa kitanya ialah keputusan. Itu dia panggil hukum. Kita nak putuskan seorang itu mencuri atau tidak mencuri. Itu dia panggil isbatu amrin li amrin. Kita mengisbatkan si Zaid itu mencuri. Itu dia panggil isbatu amrin li amrin. Mengisbatkan perbuatan mencuri itu kepada Zaid. Au nafyuhu anhu, ataupun kita nafi kalau orang panggil Zaid tidak mencuri. Jadi dia panggil hukum itu keputusan. Bahasa kitanya ialah keputusan. Itu dah. Keputusan, siapa yang buat keputusan ni? Yang memutus, yang membuat keputusan, yang memutus oleh seseorang. Seseorang tu boleh buat satu-satu keputusan dari itu dengan guna berapa? Dengan akal, yakni dengan perantaraan akal. Itu dah. Dengan perantaraan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu. Yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu maknanya tidak terhenti di atas berulang-ulang. Mana min ghairi tawaqqufi ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Daripada ketiadaan terhenti di atas berulang-ulang. Ini nak keluar hukum adat. Macam kita kata hukum adat gitu kan. Kita makan nasi, sekali makan tu kenyang. Dua kali makan, kenyang. Berulang-ulang. Barulah kita pun, kalau gitu bila ada makan, ada kenyang. Itu dipanggil hukum adat, berulang-ulang. Wala wada'i wadi'in, dan bukan hantaran yang menghantar. Ini orang panggil nak keluar hukum syarak. Macam wajib semaya, wajib puasa bulan Ramadan. Itu kita tak nak fikir. Tak boleh nak fikir. Apa semaya ni hukumnya? Wajib lah. Mesti dalam akal kita wajib semaya, tak boleh itu. Sebab yang membuat keputusan itu ialah wadih, iaitu syarak yang meletak hukum. Wajib semaya 5 waktu, wajib puasa bulan Ramadan. Kayak gitu. Kita tak boleh nak rekod sendiri. Boleh tak kita nak rekod sendiri? Puas puasa sebulan Ramadan, kita puasa sebulan Rejab lah pula. Kita tukar hak wajib puasanya bulan Rejab sebulan. Sya'ban kita gaya dah. Tak boleh. Sebab hal tu wada'i wada'i, hantaran yang menghantar. Yang menghantar tu mana syarik. Syarik yang meletak, yang menghantar hukum tersebut. Kita tak boleh nak fikir. Nak fikir sendiri, tak boleh. Itu dia panggil hukum syarak. Ada pun hukum akad, bukan hukum adat dan bukan hukum syarak. Lagi tak arak dia kata min ghairi tawaqqufi takarrurin, min ghairi tawaqqufi ala takarrurin tu faslun yakhruju bihil hukmul adiyu. Fasal yang mengeluarkan dengan dia fasal tu oleh hukum adat. Wala wada'i wadi'in faslun akharu ukhrija bihil hukmu syar'iyyu. Fasal yang main, fasal ni istilah dalam ilmu mantik, dalam buat definisi dah, dalam buat takrif dia panggil. Fasal yang lain pula yang mengeluarlah dengan dia oleh hukum syarak. Jadi hukum adat, hukum akad ni ialah keputusan yang memutus oleh seseorang dengan perantaraan, dengan menggunakan perantaraan akal fikiran yang membetuli, mana yang mengenai muafakat bagi perkara yang difikir itu, bagi perkara-perkara yang difikir mana
Wakil realitinya begitu sungguh. Ni yang panggil hukum akal. Mana tidak terhenti di atas berulang-ulang kali. Bukan? Itu hukum adat. Nah, kita bakar sesuatu yang itu. Terbakar. Bakar weh. Terakhir bakar. Bakar pula. Bila ada api bersentuh dengan sesuatu yang kering, mesti terbakar. Tu mesti tu dia panggil di atas tawakkufu ala takarrur, dia panggil. Terhenti di atas berulang-ulang kali. Itu dipanggil hukum adat. Adapun hukum akad, dia tak kena berulang-ulang kali. Dia tak kena berulang-ulang kali. Dia mesti gitu dah. Tetap. Tak berubah dah. Macam kita kata, ada yang duduk gear-gear itu. 1 tambah 1. Jawapannya ke apa? 2. Mestilah 2. Dia tak akan boleh jadi dah lain. Jadi sebab tu tak perlu bubuh biiznillah 2. InsyaAllah 2. Tak perlu. Sebab ada orang mengaji, ada orang kecek dalam Facebook dia kata, pengajian matematik kita ni kosong daripada tauhid ya. Penuh dengan musyrik, syirik. Cikgu-cikgu matematik sekolah tu lah ya kata. Sebab kita dia ajar macam mana kata. 1 tambah 1 jawapannya 2. Tengok. Tak ada insya-Allah 2. Bismillah 2. Tu kita tak masuk elemen tauhid. Kalau ada orang kata lagi tu, orang kecek lagi tu, kita ayat tu bukan elemen tauhid, tu ilmu bodoh. 1 tambah 1 insya-Allah 2. Biiznillah 2. Tu bukan tauhid tu ilmu bodoh, membodohkan akal dia banget. Adapun kaki lembu pak mungkin tak 2? Mungkin. Hak tu bukan hukum akal, hak tu hukum adat. Kaki lembu pak mungkin tak nak jadi neh. Mungkin. Tu hukum adat dia panggil. Adatnya pak mungkin tak nak jadi neh kaki lembu. Boleh. Tangan manusia ni 2. Mungkin tak nak jadi 3. Mungkin. Hak tu bukan hukum akal, hak tu hukum adat. Jari kita ni tangan 5. Mungkin nak jadi neh. Mungkin. Hak tu bukan matematik hak tu. Hak tu hukum adat. Esok pergi tak kenduri kahwin anak saya. InsyaAllah pergi. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Sebab mungkin tak pergi. Terima mungkin tu orang panggil mungkin kan. Ma yasihu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Barang yang sah pada akal kita tu sungguhnya atau adanya pada satu ketika dan tiadanya pada satu ketika yang lain. Karena hukum adat tu semuanya harus pada akal. Sebab tu bila kita pun dapat pergi, mari juga awak ingat aku tak mari, alhamdulillah, masya-Allah, ni barang dikehendaki oleh Allah Taala. Kan gitu. Tak mari bila emang baik ni kehendak saya mari. Allah bocor saya. Qaddarallah. Kan gitu. Tu takdir gitu dah. Jadi sebab tu benda hak terima dua belah. Terima lawan ni panggil. Ada tak ada. Sungguh tidak. Datang tidak datang. Terima lawan itu dia panggil mungkin harus pada akal. Jaizul akal. Maka hukum adat tu semuanya jaizul akal. Adapun 2 tambah 2 nak jadi 4 tu mungkin tak jadi 8. Mungkin. Mungkin ni bang. Tak mungkin dah putus qat'i. Jadi kalau kita duk pakai insya-Allah bermakna boleh jadi lagi lah orang panggil angka lain. 1 tambah 1 insya-Allah 2. Sejuta boleh ada insya-Allah. Jadi kalau cikgu matematik tu atas soalan kan anak murid dia suruh jawab 2 kali 5 anak murid jawab sejuta. InsyaAllah sejuta. Cikgu kata apa bodoh sangat mu ni? Sejuta nak ke 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10. InsyaAllah sejuta. InsyaAllah jatuh 10 tu. InsyaAllah juga sejuta kau kan? InsyaAllah mari, insyaAllah tak mari kan kita. Maka sebab tu orang bodohnya kecek. Hak moleknya hak bodoh ngaji. Sipai sikit bodoh tu nak kau waktu biar habis kau orang.
Nak suruh tunjuk border dia tu. Mula-mula dia kata dia dia jahil hukum akal, hukum adat. Rupa-rupa kau definisi ilmu pun dia jahil lah. Pasal dia kata apa? Dia kata apa saya kata 1 tambah 1 insya-Allah 2, biiznillah 2. Tu maksud saya supaya masuk kau orang panggil tauhid di dalam matematik. Supaya matematik kita jadi ilmu akidah. Sudahlah. Bukan setakat jahil hukum akal, hukum adat. Jahil dengan ta'rif ilmu sendiri, definisi ilmu. Kayak gitu. Ilmu tauhid lain. Definisi setiap ilmu tu ada definisi. Ada peta-petaan dia, map location dia. Ta'rif dia. Ta'rif ni makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Macam ni ta'rif ni. Bermula makna hukum akal itu ialah gapo hukum akal tu ma huwal hukmul akal. Jadi ta'rif ni ialah menempati pada jawab bagi mahiyatu syai'. Apakah ia ini? Apakah sesuatu ini? Apakah manusia itu? Manusia ni apa? Jadi kita pun kena buat satu definisi, satu pengenalan tentang apa itu manusia. Maka ulama kata, manusia tu ialah hayawanun. Apa hayawan? Aizu hayyin, yang mempunyai sifat hidup yang bergerak dengan kemahuan diri. Kalau setakat hayawan gitu, lembu pun masuk juga dalam definisi manusia. Pasal lembu pun bergerak sendiri lah. Kerana batu tumbuhan tak masuk lah. Tapi batu tak pernah bergerak sendiri. Gerak tak ada. Dia duduk senyap situ. Dia tidak bergerak dengan kamu. Lembu, gajah, rimau, itik, gapo, kubah, bewok, boyo, semua tu gerak dengan kemahuan diri. Jadi bersekutulah kita manusia dengan lembu mana. Kena buat mari lagi fasal dia panggil. Mani' hayawanun natiqun, hidupan yang boleh berfikir. Natiqun aqilun mutafakkirun. Yang layak untuk mendapat ilmu. Kayak gitu. Sebab tu ni ada sekolah ada tak anak lembu mangatan yang sekolah ada. Pesan mok lembu ngaji sungguh ada. Tak ada. Karena bukan jenis hidupan yang layak untuk menerima ilmu manusia. Jadi bila kata hayawanun natiq, terkeluarlah hayawan yang lain. Hidupan-hidupan yang lain. Itu kenallah kita hakikat manusia. Itu. Jadi sebab tu tarikh tu penting. Sebab tu apa-apa sahaja sebelum nak bahas hukum dia ke, dalil dia ke, gapo dia tu. Dia tu sendiri tu gapo dia. Macam kita kerja fiqh, semaya juga apa? Sebelum nak tahu hukum dia apa, mana dalilnya wajib semaya. Berapa waktu semaya, apa syarat-syarat. Semaya tu gapo? Semua kitab-kitab ulama tu begitu. Mesti awak mari takrif dulu. Sebab tak tahu takrif sesat. Sebab takrif tu apa takrif? Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Itu dipanggil takrif bagi takrif. Definisi bagi definisi. Apa makanat ma'rifatuhu? Barang yang adalah mengenal akan dia sababan, ialah menjadi sebab li ma'rifatil mu'arraf, bagi kenal benda yang nak dikenal. Mu'arraf tu benda yang nak dikenal. Macam kita kata manusia, apa itu manusia? Ada fi jawabi ma huwa. Ada menepati jawab apa itu? Apa itu manusia? Apa mahiyatu syai'? Apakah hakikat manusia? Apakah hakikat semaya? Semaya itu apa? Mahiyatus shalah. Apa itu semaya? Kita pun jawab aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakdiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita maksusatin. Itu banyaklah tu dalam ilmu mantik lah tu dah. Ta'rif ada ta'rif bil haddi, ada ta'rif bil rasmi. Macam wajib syarak. Apa definisi wajib syarak? Talabul fi'li talaban jaziman. Syarak suruh kita buat sebagai suruh yang putus. Itu dipanggil wajib syarak. Itu dipanggil ta'rif bil haddi. Ta'rif dengan hakikat wajib itu sendiri. Kemudian kalau kita kata kalau buat dapat pahala, tak buat dosa masuk neraka, itu dia panggil ta'rif bil rasmi. Ta'rif dengan kesan dia. Sejauh mana tekanan syarak putus kena kita buat? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang dijanji syurga kerana kita mengerjakannya, dan dijanji api neraka kerana kita tidak mengerjakannya. Itu dipanggil ta'rif ya? Ta'rif bil rasmi. Jadi bila kita tahu ta'rif, tahulah mu'arraf. Tahu definisi, tahulah benda yang nak didefinisikan. Kalau
Kalau apa bahasa lain ni panggil, dan dulu-dulu dia panggil definisi takrif ni panggil peta petaan. Nah, peta dia panggil. Macam kita nak mari masjid Sarjana ni, kita kena tahu peta. Nah, kalau kita tak tahu peta, sesaklah kita. Zaman ni tak panggil peta dah, panggil map location. Nah, map location kata. Nah, gapo dia map location? Map location ni peta, definisi tu map location dah. Zaman kita map location lah. Sesak map location dah. Gapo dia ilmu tauhid ni? Ilmu tauhid ni ilmu yang diiktikad, yang disimpul kemah dalam hati kita, yang diusahakan daripada dalil agama yang bangsa yakin putus. Itu. Tu dia panggil ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu yang diiktikad dalam hati kita. Nah, mu'taqadat benda hak kita iktikad tu dah ambil di mana? Diusahakan daripada dalil yang bangsa agama. Mana Quran, hadis. Nah, Quran hadis itu dipanggil dalil naqli. Nah, akal, dalil akli. Nah, dalil yang bangsa agama yang qat'iyah, yang putus. Bukan dalil, sebab dalil agama ni ada yang mutasyabihat, yang tak kukuh, yang tak putus. Nah, sebagaimana Tuhan kata dalam Quran kan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Kayak gitu. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan ke atas di kau Nabi Muhammad akan Al-Quran. Daripada setengah daripadanya ialah ayat-ayat yang teguh makna dia. Putuh, teguh. Nah, dan ayat-ayat yang teguhnya hunna ummul kitab. Itulah ibu, maknanya dia panggil apa? Teras. Pegangan yang teguh. Nah, rukun yang patut dipegangi. Nah, daripada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat yang lain sebahagiannya ialah mutasyabihat. Kesamaran maknanya tu. Nah, tapi orang lain dia ambil ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ada pun orang yang belok dalam hati dia tu dengan agama, maka dia ikut ayat mutasyabihat. Tujuannya untuk menimbulkan fitnah. Ayat muhkamat ada dah, laisa kamislihi syai'un. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu ayat muhkamat tu teguh. Teguh tak teguh makna dia tu nanti kita masuk dalam mukhalafah, nanti kita bahaslah. Cuma nak bagi tahu dulu. Nah, contoh laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita terjemah tu tak faham kita. Laisa tiada. Kamitslihi seperti umpamanya. Syai'un sesuatu. Gitu jelah bunyi. Teguh gaponya. Sebab tu bukan boleh faham dengan terjemah Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un, tiada seperti umpamanya sesuatu. Benda. Nah, ada rasa nampak teguh ke apa? Tak ada apa. Kalau terjemah tu. Tapi maknanya kalau kita tak mengaji tak payah baca terjemah. Sebab tu tadabbur Quran ni bukan mengaji terjemah. Bukan suruh baca sebelah tu sebelah ni hati, sebelah tu Melayu hati, Arab hati. Hebat saya tadabbur. Bukan tadabbur tu. Tu baca terjemah. Tadabbur ni makna. Afala yatadabbarunal Quran. Tu makna Quran. Menuntuti faham makna, ma'ani al-Quran. Makna-makna ayat-ayat Quran. Jadi kalau laisa kamitslihi syai'un, kita terjemah. Terjemah makna pindah bahasa. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab kepada Melayu. Laisa tidak. Kamitslihi seperti umpamanya. Syai'un sesuatu. Tidak seperti umpamanya sesuatu. Bunyi apa makna teguh apa? Tak boleh nak menghayati makna. Sedekah ayat tu muhkamat tu mana? Kalau kita mengaji makna, bawa kita nak letak makna macam mana ni? Nak bagi tahu gambar teguhnya makna. Padunya makna dia. Mana? Laisa. Orang panggil asalnya nafi muqayyad. Nafi muqayyad ni nafi yang berhubung dengan zaman. Muqtarinan biz zaman. Nah, mana berkait, menyertai dengan masa. Kita nak kata anak nombor 1 tak serupa dengan anak nombor 2. Bila? Bila ada anak nombor 2, betul tak? Kalau anak nombor 2 tak ada lagi, kita tahu dah. Tak serupa anak nombor 1, nombor 2. Bini kata, bila kita ada anak nombor 2?
Akhirat dia kata. Tahu di mana tak serupa? Salah kau kembar kau? Boleh kata tak serupa kalau tak ada? Baik, belum ada makhluk Tuhan tak serupa dah kan dengan makhluk. Kau nanti ada dulu makhluk baru tak serupa Tuhan dengan makhluk. Kalau kau sudah dah ni. Kita nak tahu kata tak serupa ni bila ada nisbah. Betul tak? Meja ni tak serupa dengan meja tu. Sebab ada. Kalau kata meja ni tak ada, meja tu je ada. Kita nak kata tak serupa dengan apa? Meja ni tak serupa dengan meja ni. Mana meja tu? Tak ada tapi tak serupa. Boleh terima kepala tak kita? Boleh? Tak boleh. Jadi kalau kira-kiranya laisa tu kena nafi, kena serta dengan masa. Sekarang kau lagi akal kau okey gitu. Maka ulama kata tak, laisa itu bukanlah laisa nafi muqayyad. Laisa tu nafi mutlak, bahkan dengan makna intifa, ternafi mutlak dia panggil. Intifa mutlak. Nah, ternafi semata-mata tak ada kait dengan zaman. Jadi nak pasal makna mana? Laisa tidak ada sedia kala dan selama-lamanya. Gitu. Kenapa itu? Sedia kala pun tidak ada, selama-lamanya pun tak ada. Tekah ada makhluk tak ada makhluk Tuhan tak serupa makhluk. Makhluk tak ada pun Tuhan tak serupa dengan makhluk. Dah. Gitu. Tiba kata tak serupa tu nanti ada dulu baru tak serupa. Itu ingat kau tu serupa Tuhan dengan makhluk. Bukan gitu. Makhluk ada kau tak ada tak serupa sedia kala dan selama-lamanya. Laisa tidak serupa tidak ada sedia kala dan selama-lamanya. Begitu. Kamisli kah tu tu ulama bahas kah sebuti tu keluar siapa limon ne jawab apa kah sebuti tu kah gapo banyak kah tu kalau kita terjemah Melayu seperti misli seumpama. Jadi kah dengan misli tu hak tolong mislul misli kayak gitu. Tu banyak pula tu biasa mula nanti sifat mukhalafah ambil satu jawab ulama. Kah situ dia panggil kah zaid dah. Tapi makna dia li takkid nafi laisa, nak menguatkan lagi nafi laisa tadi. Nak pasal makna lagu mana? Tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung. Bukan takkid menguatkan lagi. Tak ada langsung. Umpamanya Allah, mislihi tu umpamanya nyo tu kembali mana? Allah lah. Seumpamanya Allah syai'un sesuatu apa pun tak ada langsung. Pun kenapa? Tak ada langsung pun apa. Sebab dua kali hasar. Sebab tu ayat biasa punya laisa syai'un kamislihi. Gitu kan? Laisa syai'un kamislihi, tiada sesuatu seperti umpamanya. Tapi Tuhan tak cakap gitu. Laisa kamislihi syai'un. Macam itu macam teh tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah ada na'buduka wa nasta'inuka dah. Makna ada beza tak? Mesti. Kalau kata na'buduka wa nasta'inuka, kami ibadat padamu, kami minta tolong padamu, itu tidak memberi makna hasar. Barangkali kita sembah juga, ibadat juga pada orang lain. Kita minta tolong juga pada orang lain. Itu na'buduka wa nasta'inuka. Maka hak benda duduk belakang tu tak depan. Iyyaka na'budu. Ada berubah tak makna? Ubah. Hanya kepada engkau sahajalah. Itu dia panggil makna hasar dia panggil. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Jadi sepatutnya laisa syai'un kamislihi, tiada sesuatu seperti umpamanya. Dah, laisa kamislihi syai'un. Balik ni. Jadi maknanya hasar. Kemudian hasar sekali lagi syai'un tu nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. Maksudnya hasar sekali lagi, dua kali hasar. Jadi nak pasal makna mana? Laisa kamislihi syai'un. Kalau terjemah tiada seperti umpamanya Allah sesuatu. Gitu terjemah Maknanya tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung tidak ada. Seumpamanya Allah tak ada langsung sikit pun. Kali pun langsung. Tak ada langsung. Nak gitu. Nak teguh yang makna dia tu. Jadi ulama faham daripada tu. Kullu ma khatara fi balika fallahu bi khilafi zalika. Apa saja hak mari kelitah dalam kepala otak kita. Tuhan lagu ni, lagu tu, lagu Tuhan dak lagu. Dah langsung sekali-kali tak ada. Mari terbayang begini begitu. Dak fallahu bi khilafi zalik. Tuhan tidak lagu tu. Tuhan menyalahi yang benar tu. Tu ayat muhkamat tu. Teguh makna dia tu. Teguh tak teguh tak dia? Nak letak makna tu pun belik habis mulut kita nak guna bahasa apa.
Tidak ada sedia kala dan selama-lamanya. Tidak ada langsung. Itu takkid tu. Nak menguat nafi. Nah, seumpamanya Allah tak ada langsung, sikit pun. Tak ada langsung. Nombor lagi. 2 kali hasar. Nah, itu orang panggil ayat muhkam. Tiba-tiba dia pergi ayat mutasyabihat. Tu ada tangan, tapi tangan tu comel, ada link aja mung. Berat tu. Padahal dia kata apa tadi? Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui akan takwil ayat mutasyabihat itu melainkan Allah. Sebab itu kebanyakan salahnya tidak takwil tafsili. Takwil ijmali itu pasti. Sebab apa? Hunna ummul kitab tadi. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat tu ibu teras. Perdu dia. Umbi dia. Rukung dia. Hak kena pegang, kena paut. Maka sebab tu kebanyakan salah. Yadullah. Apa makna yadun situ? Ni tangan. Bukan. Apa anggota tubuh badan? Bukan. Nah, tangan tu makna yang disegera pihak ialah anggota tubuh badan. Mana? Cuba akak tangan. Tak akak dah kepala lutut. Betul tak? Cuba akak tangan. Akak cek tu bodoh tu nah. Cuba akak tangan. Inilah tangan. Makna yang disegera pihak tangan tu ialah anggota tubuh badan. Tiba-tiba tu saya kata, yadullah. Tangan Allah. Salah tak nah? Tangan sini bukan anggota tubuh badan. Tu takwil ijmali dah tu. Sebab apa takwilnya? Hunna ummul kitab tadi. Katanya apa kau takwil ijmali? Hunna ummul kitab nak tahu mana? Nah? Setengah kata tangan di situ ialah sifat. Itu kau Imam Abu Asy'ari di atas 2 kau dia. Nah. Tangan situ bukan anggota tubuh badan. Patut apa makna tangan situ? Wa ufawwidu amri ilallah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui akan hakikat tangan itu di dalam ayat tersebut melainkan Allah saja yang tahu. Kita baca saja. Qira'atuha tafsiruha. Bacaan kita tu tafsirnya dah. Nah, amirruha kama ja'at, kita lalu je ayat tersebut sebagaimana yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Nah, mari terbayar tak? Tuhan ada tangan. Jari Tuhan besar mana Fallahu bi khilaf. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung tidak ada seumpamanya Allah sikit pun tak ada langsung. Apa hak telitah dok berlaku. Gitu. Dia bukan Tuhan ada tangan lah, tangan Tuhan comel lah. Tangan apa? Tangan kita malu. Apa tangan? Ni lah tangan. Itu bukan salafus soleh. Baik habis. Tu ilmu tauhid. Tu ilmu akidah, ilmu yang diiktikad dalam hati, yang diusahakan daripada dalil-dalil yang bangsa agama, sama ada nakal atau akal, yang putus, yang yakin, putus, jazam, putus. Baik. Kemudian definisi ilmu matematik tu apa? Ilmu yang diiktikad juga, pegangnya tak? Sebab tu kalau ada 2 kali 5 sejuta, kita boleh terima tak? Ya juga. Mesti kata, mesti 10 lah. Tak, sejuta. Karut ni, jahil ni. Mestilah itu. Putus. Ilmu yang kita iktikad lah hati tu. 1 tambah 1 mesti 2. 2 tambah 2 mesti 4. Mesti. Tapi yang diusaha dengan cara kira-kira. Sebab tu panggil nama ilmu hisab. Bukan 2 tambah 2 mesti 4. Mana dalil? Ayat mana? Quran mana? Surah apa? Hadis mana? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i ataupun fikih akal. Jikalau tidak 2, nescaya gitu ke? Fikih akal tak? Tak ada. Dia ilmu yang diiktikad juga, disipu kemas dalam hati juga. Tapi yang diusaha dengan cara kira-kira. Sama tak 2 definisi ilmu tu? Sama. Ilmu yang diiktikadkan, yang diusahakan benda diiktikad daripada dalil yang bahasa agama, sama ada nakal atau akal, yang bahasa yakin. Dengan hak ni ilmu yang diiktikad juga, tapi yang diusaha dengan cara kira-kira. Sama ke definisi ilmu? Apa tu? Tak kena tu. Jadi orang ni cakap tu dia jahil bukan setakat hukum akal. Dia jahil dengan definisi ilmu tu sendiri. Tak kena berkapa dia.
Nah, ni seolah-olahnya seperti orang duk ceramah dengan penuh confident yang terlalu melampau-lampau. Nah, yang menerang pada orang kampung. Ibu-ibu, sebenarnya lembu ni ialah sejenis kuih makanan. Nah, yang dicampur dengan mayonis. Oh, begitu confident sekali lah. Atau punya ceramah. Ibu-ibu, ayah-ayah semua. Lembu-lembu ni ialah sejenis kenderaan beroda 4 pakai steering guna minyak petrol. Tak ada kau ni apa? Mesti kena yakin, confident lebih. Tapi bagi orang yang tahu sebenarnya lembu tu ialah sejenis binatang, kaki 4, bertanduk, makan rumput, tebuh atas badan. Dia kata apa orang ceramah lagu tu? Dia kata apa? Jahil ni. Dia ni tak kenal lembu ni. Macam mana gitu? Sama lah orang cakap ni. Sebenarnya saya bermaksud supaya ilmu matematik kita tu dimasukkan ilmu akidah di dalamnya. Aduh, kemah kan nampak tu. Sebab tu saya kata kena 1+1. Cikgu-cikgu matematik kena ajar anak-anak kita. 1+1 biiznillah, 2. InsyaAllah, 2. Nah, supaya tauhid tu kemah. Tu bukan kemah tauhid, kemah bodoh tu ni. Kemah tak gogek langsung, tak capu sikit pun dengan benda lain, bodoh dia tu. Pekat. Akan. 2+2 4 tu hukum akal tu. Akal mesti betul. Melainkan hak kita duk kata tu pada benda ni 2 kaki lembu tambah 2 kaki lembu. Berapa? Boleh jadi tak jadi 5? Boleh jadi kalau Tuhan nak tambah hari 5. Muka kaki lembu tu bukan angka diri makhluk Tuhan. Mungkin. Itu lain tu. Itu lain. 2 kaki lembu ditambah dengan 2 kaki lembu. Mungkin tak jadi 5 kaki lembu? Mungkin. Sebab tu kaki lembu tu makhluk. Bukan angka 2 tambah 2 tu dah. Ia tak faham tu hukum akal, hukum adat dia bertukar dia. Macam kita sebut lagi kaki lembu ni 4, mungkin tak jadi 5? Mungkin. Tangan kita 2, boleh tak ada lagi selagi 3? Mungkin. Hak tu hukum adat. Hak kita duk cara 2 tambah 2, 1+1 tu bukan di benda, bukan. Kalau matematik, kalau sekolah tu mana? Nak ngajar budak-budak kan nampak benda ada depan mata kan. 2 biji gelas ditambah dengan 3 biji gelas sama dengan berapa? Tu memanglah budak-budak je nak nampak barang ni sebab kita nak guna untuk matematik ni banyak benda kegunaan. Antara lain untuk beli kan gitu. Kalau kita duk main buah lagu jahil ni apa? Kita beli barang 1,000. Kita hola pitih ke cashier tu, hola dia. Beri. Kita bagi ke cashier tu duit RM10. Cashier kata, kak beli kat 1,000 barang ni. InsyaAllah lah tu RM10 pun cukup. Biiznillah lah tu ni. Boleh boleh? Nyanyi lah tu ni. Sebab saya mengaji dulu di sekolah dulu matematik. Biiznillah. Dengan izin Allah cukup dah. Ataupun kita beli barang. Kita beli barang 900 contoh. Kita hala duit tu 1,000. Tiba-tiba cashier tu nyucur baki RM10. Macam mana bagi RM10 ni? Sepatut awak bagi 400, saya ni 900, saya bagi 1,000 tadi duit tadi. Contoh. Cashier kata, biiznillah cukup lah dah. InsyaAllah. Kita pun gendai mata insyaAllah. Sebab tauhid kemah ni. Tauhid ni. Itu bukan tauhid lah. Itu untuk mempekatkan lagi kebodohan tanpa cair sikit. Habis itu. Jadi hukum akal ni keputusan yang memutus oleh seseorang dengan perantaraan, dengan menggunakan akal fikiran, yang membetuli bagi perkara yang difikir itu. Benda hak dipikir itu muafakat, benda hak dipikir itu. Contoh kita kata ada Allah. Apa kita nak hukum ada Allah? Akal kita nak hukum apa ada Allah? Tadi tu dia panggil wajib daruri tu. Hak ni nazari ni. Kita nak hukum ada Allah ni, mesti ada ke Allah? Sungguh ada ke Allah ni? Ataupun mesti tak ada ke Allah? Ada Allah tentu tidak ke? Mesti ke tentu tidak? Hak ni memerlukan pada fikir. Nazar kena fikir. Sebab tu
Hukum akal ni dia ada daruri, nazari. Daruri, nazari. Wajib akli, daruri. Wajib akli, nazari. Wajib mustahil akli, daruri. Mustahil akli, nazari. Nazar, kena fikir. Tu. Gapo dia ni kata. Hak nazari contoh. Macam tadi lah. 1 tambah 1 mesti 2 tu. Itu kita kena fikir. Kena fikir. Nengok daripada sekolah rendah sampailah tu universiti. Ngaji pakai Azhar. Habis master PhD, turun kapal terbang ke Rais, baru saya dah tahu. 1 tambah 1 punya 2. Gitu ke? Kena nazar tu gitu ke? Dah. Ya kira ya. Ya kira. Ya kira-kira kan? Bukan kena susun. Jikalau tidak 2, nescaya tak gitu. Kalau hak nazari ni, ya kena fikir. Kita nak kata mesti Tuhan ada, tentu tidak tiada Tuhan. Kena fikir. Kalau Tuhan tak ada, jadi ke mana? Gitu. Sebab tu nanti dalam ilmu ada sifat-sifat nanti dalil akli. Bermula dalil yang menunjukkan mesti ada Allah dan tentu tidak tiada Allah. Jikalau tiada Allah Ta'ala, jikalau tiada Allah bersifat dengan mesti ada, tentu harus ada. Kalau harus ada, nescaya begini. Tu kena mikir tu. Ya guna akal kita. Kalau jika maka nescaya gini. Keluarlah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Walhasilnya mesti Tuhan ada. Tentu tidak tiada Tuhan. Baru kita boleh hukum. Hukum ada Tuhan mesti. Sungguh Tuhan ada. Tak ada Tuhan kalau kata tak ada Tuhan, tak terima. Tentu tidak tiada. Baru boleh hukum. Dengan sebab kena fikir, kena nazar. Kena sebab tu ilmu ni tak wajib atas orang bukan ahli fikir. Kalau dia bukan ahliyatul lin nazar. Mana dia bukan ahli untuk mengaji, untuk memikir. Mana bodoh dak lalu dah. Nak tanya, satu tambah satu berapa? Dia tanya satu tu berapa? Lagu tu tak payah ngaji, free ya hidup. Macam kita ni ahli nazar lah kan ni. Boleh memikir kan? Boleh fikir, boleh gunakan memikir. Dia wajib atas kita. Sebab ilmu ni yang main akal. Main akal sebab apa? Tuhan suruh. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Kan banyak dalam Quran. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Tengok. Guna naqilu, guna akal. Sebab tu kalau dia kata jangan guna akal. Jangan guna akal. Jadi orang gila sebenarnya. Tak guna akal. Yang salah tu kalau kita mendahulukan akal, mentakdimkan akal seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah tu salahnya sebab apa? Manhaj dia takdimul aql 'ala naql. Mendahulukan akal, mengedepankan akal di atas nakal Quran Sunnah. Sehingga setiap daripada apa Quran Sunnah tu dia rasa pada fikiran dia tak diterima, maka dia tolak, dia takwil. Itu Mu'tazilah. Kita tidak mendahulukan salah satu di antara kedua, bahkan menyanding bersama. Beza dah. Manhaj Mu'tazilah mendahulukan akal di atas nakal. Taqdimul aql 'ala al-naql. Kalau mazhab musyabbihah mujassimah, itu mentakdimkan nakal di atas akal. Mana? Quran hadis, akal di belakang. Jadi sebab tu jadi bengong dia punya pahaman. Orang yang duduk di atas bukit Gunung Kinabalu lebih dekat dengan Allah berbanding orang yang duduk di bawah. Okey? Dia tak gunakan tu. Sebab apa? Sebab bagi dia Tuhan kata Tuhan di langit, duduk atas arah, Tuhan di langit lah. Duduk tempat tinggi. Jadi orang yang duduk di kat sisi tidak syak ragu-ragu lebih dekat dengan Allah berbanding orang yang duduk di bawah kat sisi tu. Dah makin tinggi, Tuhan tu duduk atas langit ya. Ni Quran kata wa fis samai ilahun. Ya zahir Quran kita. Dia tidak cuba untuk menyandingkan Quran dengan akal. Ahli sunnah ni dia duduk gini dah. Jangan salah ya. Bab pokok musyabbih mujassimah ni selalu tuduh Asy'ariyah Maturidiyah ni seperti Mu'tazilah. Mana? Taqdimul akal dah. Asy'ariyah Maturidiyah tidak mendahulukan akal, dia menyanding ini. Jadi kalau ni akal, ni nakal. Asy'ariyah duduk gini. Dia sanding macam orang nikah. Duduk atas pelami, dia sanding memang kan. Hidup sekali.
Bukan untuk lelaki duduk atas kipah, bini duduk bawah takkan sanding gitu ni. Tu bukan sanding lah tu. Nah, ada tinggi sebelah, rendah sebelah. Sanding ni duduk sama tinggi. Atas pelamin duduk sekali. Quran hadis dengan akal ni, pak ahli sunnahnya sanding gini. Gandeng, bersanding, duduk atas sop pelamin gitu. Duduk gitu. Seiring. Tidak mendahulu antara satu sama lain, tidak. Kalau mendahulukan Quran hadis nakal di atas akal, itu dia panggil musyabbihah mujassimah. Kalau mendahulukan akal di atas nakal, akal ke depan, itu puak Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah, ialah kan? Dia kira logical. Logik semata-mata. Dia dah. Baik. Padahal dia tak logik juga sebenarnya. Dia tu tak logik juga. Kok mana pun memang ulama kita ahli sunnah wal jamaah lah yang lebih tawassut. Khairul umuri awsa Tuhan. Sebaik-baik hijau tu yang di tengah-tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Wasata. Di tengah-tengah. Tu kan. Habis. Dan hukum akal itu 3 perkara. Dia sebut hukum akal, tapi sini dia kata iaitu 3 perkara tu wajib pada akal. Kalau sudah wajib pada akal tu bukan hukum akal. Dia panggil muta'allaq bagi hukum akal. Mana? Akal hukum. Yani benda yang dihukum oleh akal tu dipanggil wajib. Benda yang dihukum oleh akal dengan wujub dipanggil wajib. Benda yang dihukum oleh akal dengan istihalah dipanggil mustahil. Benda yang dihukum oleh akal dengan jawaz dipanggil jaiz. Bizai bukan jaiz. Jabatan Agama Islam tu bukan. Jaiz. Bizai zai. Jaiz. Jadi dia sebut ni wajib pada akal, mustahil pada akal, harus akal. Ini dia panggil tasammuhun fil ibarah, bermudah-mudah pada ibarah. Sebab ulama dulu pun bermudah-mudah juga pada ibarah. Seperti Imam Sanusi dah. Imam Sanusi pun apabila dia sebut hukum akal ni wa aqsamuhu salasatun al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Lepas tu bila dia nak mari ta'rif satu-satu, fal wajibuha, yang wajib. Sebelum tu sebut dia kata gini, dalam Imam Sanusi kata wa ammal hukmul aqliyu fahuwa isbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufi ala takarrurin wala wadi'in. Adapun hukum yang dibangsa pada akal, maka ialah mengisbat satu perkara atau menafi satu perkara, makna keputusan yang dikeluarkan oleh akal seseorang dengan menggunakan akal, oleh seseorang yang menggunakan akal, daripada ketiadaan terhenti di atas berulang-ulang kali, bukan hukum adat, wala wadi'in, dan bukan juga hukum syarak. Kemudian wa aqsamuhu, dan bahagiannya salah satu 3. Mana al-wujubu wal istihalah wal jawaz. Ni hukum akal. Wujub, istihalah, jawaz. Tapi bila ulama nak terang apa tu wujub, fal wajibu. Dia tak terang wujub, dia terang wajib. Sebab apa lagu tu? Satunya bermudah-mudah pada ibarat. Yang keduanya bukan semata-mata bermudah-mudah pada ibarat, kerana la talazum, dia panggil lazim daripada bicara benda yang dihukum oleh akal, automatik akan terhenti juga hukum akal. Lazim itu kemestian. Mana automatik daripada kita bicara benda yang dihukum oleh akal, akal hukum, itu benda yang dihukum oleh akal dia panggil akal hukum, automatik reti hukum akal. Sebab apa? Sebab gini, gapo dia wajib akal? Wajib akal ni ma la yaqbalu lintifa'ah. Ada satu arif. Setengah ulama sahih kali Imam Sanusi, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ma barang perkara la yutasawwaru fil aqli, yang tidak terbenar pada akal kita. La yutasawwar tu la yusaddiqul aql, tidak boleh terima, tak boleh benar. Tak boleh nak setuju dalam kepala otak kita, tak boleh. Nak tasawur tu boleh, tapi nak benar tu tak boleh. La yutasawwaru fil aqli, tidak boleh terima dalam benak fikiran akal kita, adamuhu, tidak adanya.
Tak boleh nak terima dalam kepala otak kita nak tak ada. Mana apa? Barang tentu ada. Itu bitah makna dia panggil. Ataupun definisi yang lain kata, ma la yakbalu lintifa'a. Barang, la tidak. Yakbalu terima. Alintifa'a ternafi. Barang tak terima tidak. Maknanya apa barang tak terima tidak? Sungguh. Itu sungguh. Barang tentu sungguh. Itu definisinya lebih saya sukanya gitu. Nah, mana ma la yakbalu lintifa'a. Barang yang tak terima tidak. Intifa' itu mana tidak. Barang tak terima tidak. Maknanya barang itu tentu sungguh. Dah tak terima tidak, tentu sungguh kan? Sebab apa dikatakan barang itu tentu sungguh? Sebab akal kita hukum dengan sungguh. Sungguh tu hukum akal. Sebab tu sebut benda yang dihukum oleh akal, retilah hukum akal tu sendiri. Tu. Sebut wajib, reti wujud. Gitu dah. Sebab apa kita kata ada Allah tu benda tentu sungguh, perkara tentu sungguh? Sebab akal kita hukum sungguh. Sungguh tak Tuhan ada? Sungguh. Sungguh Tuhan ada. Sungguh tu dia panggil hukum akal. Dalam bahasa Melayu kitanya sebut sungguh, mesti. Kalau bahasa Arab sebut wujub. Bukan wujud, wujub. Apa wujub? Adamu qabulu lintifa. Adamu qabulu lintifa. Tu takrif hukum akal sebenarnya. Adam tidak, qabul terima, alintifa ternafi. Tak terima tidak artinya. Adamu qabulu lintifa. Tak terima akan tidak. Apa maksud tak terima akan tidak? Sungguh. Tak terima tidak. Maknanya apa? Sungguh. Tak terima tidak dah tadi. Sungguh. Kau sebelah tidak tak terima. Kata, kau sebelah sungguh tak terima. Tu. Aku pening dah ya. Sudahlah. Dah tak pening. Tak pening. Akal kita sendiri kan. Duduk dalam kepala otak kita kan. Akal kita duduk mana? Tak kan duduk di tangan kita akal kita. Duduk mana akal? Di tak ni. Di sini kan. Kita yang guna tiap-tiap hari. Sungguh ke tak? Sungguh ke tak? Kan gitu? Betul ke tidak? Ya kan? Kata-kata Imamul Haramain, "Faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli, fahuwa laisa bi'aqili." Barang siapa yang tidak mengetahui hukum akal yang tiga ni, kata Imamul Haramain, guru bagi Imam Ghazali. Dia kata orang ni pada makna tidak ada akal. Baik. Dan pengenalan. Dan pengenalan atau takrif. Dia sepatutnya kata gini macam sikit. Dan bermula takrif atau pengenalan katanya. Sebab takrif tu bahasa Arab, pengenalan tu bahasa Melayu. Pengenalan tu orang panggil bahasa Melayu. Takrif tu bahasa Arab. Bahasa akademik ni panggil definisi. Bahasa orang kampung dulu dia panggil peta. Bahasa standard lah ni map location. Dan pengenalan. Macam kita nak pergi masjid Sarjana Utama ni kan. Kalau tak tahu jalan kita ayat kena kat apa? Acu kenal kat sikit jalan nak pergi ke kan kita. Kok mana jalan ni? Kita pun bagi tahu. Ustaz daripada mana? Saya daripada sikit-sikit. Kalau kita ambil jalan ni pergi kona kat tu, tuju guk lah bangunan ni, masuk ke orang berdebat ni, masuk ke tu ni, siapa gitu. Itu dipanggil apa? Pengenalan tu. Nanti ustaz kenapa kubah mana sikit-sikit. Kita pun ikut tu. Tapi zaman ni tak perlu gitu dah. Cukup kita bagi location senyap, ya ke siapa? Tak perlu kita telefon duk mana? Dia duk tengok location, baru kita telefon pula. Terganggu nak tengok locationnya ni dah tu. Jadi pelik juga kadang-kadang orang lah ni. Ya tak ada kita location nak pergi tempat dia tu. Lepas tu kita tak siapa lagi, biasalah tu ada jalan ke kau. Siapa mana dah? Kat mana dah? Kata gini saya duk tengok location ni. Sabar terganggu tak boleh nak tengok location awak tak telefon. Tu bukan tak ambil hantu lagi kita ni.
Baik, dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu yaitu, tengok. Barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh. Dia ambil selalu makna, pitah makna. Kalau kita sebut tadi, barang yang tidak dapat diterima di dalam akal, tidaknya. Kayak gitu. Mana pitah makna tu biar ni? Barang yang difikirkan. Yang mana? Barang yang diterima pada akal, dibenar pada akal. Setelah mana difikir. Kita nak terima tu kena fikir. Nampak dah? Kita tak boleh nak terima dengan tak fikir. Kalau tak fikir itu taklid. Tahu di mana Allah tu ada. Tu guru mengajar belaka Tuhan ni ada, Allah ni ada. Kalau tu guru kata Tuhan tak ada pula, ke mana? Sebab tu iman muqallid tu khilaf ulama, sah ke tak sah. Iman yang yakin tu, muqallid yang yakin tu, khilaf ulama. Sebab apa? Sebab dia kuat yakin dia tu, jazam dia tu kerana mulut orang. Andainya orang yang mengajar dia Allah tu ada, tukar balik statement. Sebenarnya kalau saya mengajar mulut Allah ni ada tu tak betul. Setelah saya sambung PhD di langit ketujuh tu, sebenarnya Allah ni tak ada. Lagu mana agak orang ramai? Ya ke Ustaz? Ya kan? Kok ni hak sebenarnya ni? Kok setelah saya turun daripada langit ketujuh PhD, berapa tesis saya buat ni? Profesor Madaya ada ni. Gelar saya depan tu penuh. Jadi lagu mana orang? Tuhan tak ada, Allah tak ada punya, Allah tak ada pula. Allah tak ada. Habisnya saya bagus Facebook ke apa, kok curuk kapung. Allah tak ada sebenarnya. Terbaru ni, ilmu baru ni. Tak kafir boy. Tak kafir. Nampak jalan juga ulama yang mengatakan kafir orang taklid ni, walau yakin sekalipun. Tapi pendapat tu lemah, marjuh. Mujurnya khilaf. Pendapat yang rajih, iman muqallid sudah sah. Tapi berdosa kalau dia tu ahli belajar, dia tak belajar. Melainkan dia tidak ahli belajar. Macam tadi, bukan ahli berfikir, bukan ahliyatul nazar, bukan ahli untuk berfikir. Sebab bodoh lalu. Habis kalau vitamin kismis mak pak dia bagi, tetap bodoh sampai tua. Tak erti nak beli, tak tahu gap. Nak macam mana? Tapi dia pergi semaya, rajin. Ada ke orang lagu tu kan? Orang panggil istimewa dia panggil. Pergi ke Mekah gapo buat. Ada. Waktu dia tu kena ngaji juga, fikir. Pakai pecah otak gitu je dia. Dia tak apa. Dia mukmin, iman dia sah serta tidak berdosa. Kalau dia tu ahli untuk mengaji tapi dia tak mengaji, iman dia sah serta berdosa. Dari mana? Tadi law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Itu. Maknanya kalulah kita mula di dunia dengar, kemudian kita naqilu berfikir, guna akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Nescaya kita tidak jadi penghuni neraka sa'ir. Itu. Jadi mujur khilaf. Jadi kalau orang tak mengaji, tak mikir, dia taklid tapi taklidnya yakinlah 100% betul, maka iman dia sudah sah, cuma dia itu berdosa sebab tak mengaji. Mukmin asi dia panggil dah. Tu. Kerana apa? Dia tengok. Barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh ia barang. Perkara yang difikirkan dengan akal, mana perkara yang perkara yang dibenarkan, begitu. Perkara yang dibenarkan dengan sebab fikir dengan akal. Mana? Perkara ni diterima, boleh setuju. Akal kita tu boleh terima, boleh telan, boleh setuju, boleh akad ibu jari. Ya, setuju pada. Boleh akad ibu jari, boleh setuju. Sebab apa kita boleh setuju? Sebab difikir. Sebab kita guna akal, kita memikir. Okey? Kalau Tuhan ni tidak bersifat dengan kidam, kalau dia tidak sedia, tidak kidam zati, tentu dia baru. Ya jadi gitu kan? Tu fikir. Kalau dia baru, mesti dia berhajat kepada yang menciptakan dia. Yang menciptakan dia juga mestilah sama seperti dia, berhajat pada yang mencipta. Lepas tu siapa kebila? Kalau tak tahu siapa kebila, dia panggil tasalsul. Kalau kelik semula, Allah lah yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia tu dijadikan oleh Allah. Mutaligat lagu tu.
Nah, boleh terima dengan akal? Boleh? Allah dijadikan oleh Zaid, Zaid dijadikan oleh Allah. Boleh terima gitu? Gimana gitu? Tak boleh. Kalau orang boleh terima, bermakna dia gila. Sebab apa tak boleh terima? Sebab beripun dua perkara berlawan. Itu akal lah ke tu? Main akal lah ke tu? Kalau orang kata, contoh kita dengar orang bercakap, saya ketika mana ibu saya nak melahirkan sayalah yang jadi tok bidai yang menyambut. Agak-agak macam mana? Kak Wan boleh terima tak? Adakah Kak Wan kata, ish, hebat keramat ustaz ni. Ini baru tu wali kutub ke ya? Berat tu. Nah, kalau kawan orang yang berakal, mesti kawan kata, "Hei, bohong gua ni." Nipu. Mana akal kita tu tak boleh setuju benda tu. Tak boleh terima. Sebab kita fikir, tengoklah. Tak boleh terima tu sebab kita fikir. Bukan tak boleh terima. Kan demo terima tak? Kau tak terima. Kau pun macam demo juga tak terima. Bukan gitu. Kalau gitu taklid tu. Betul? Kalau gitu taklid. Saya kata, kawan, sebenarnya saya ni ketika ibu saya nak melahirkan sayalah yang menyambut di luarnya kan. Lepas tu kawan kata, "Ish, nak kata bohong ustaz ni serbannya besar nak tadi." Lepas tu kawan pun tanya orang lain pula. Tanya orang tepi. Macam mana? Tanya mak tepi lah. Nah, mak cik tepi. Macam mana? Mak terima tak? Mak kata, mak tak terima. Saya pun tak terima lah. Saya tak terima. Kalau gitu taklid. Terima tak terima tu dengan sebab fikir. Fikir mana? Tengoklah dia kata apa. Ketika mana saya nak dilahirkan oleh ibu saya. Besar mana saya tu kata? Kecil tak? Kecil. Duduk di mana saya? Dalam perut. Nah, saya jadi tok bidai yang menyambutnya. Duduk mana saya? Duduk luar. Besar tak? Tok bidai ada tak? Baby jadi tok bidai ada? Nah, bukan baby boss ni, tu cerita katung. Nah, ada tak tok bidai kecil? Ada. Mestilah besar. Berarti beripun tak dua perkara yang berlawanan saja. Beripun. Kecil retik, besar retik. Di dalam perut retik, di luar. Pada satu masa. Nah, boleh terima tak dengan akal? Tak boleh. La yusaddiqul aql. Mana akal kita tak boleh setuju. Maka sebab tu kita kata, bohong ni. Pelawak selalu. Boleh hukum selalu. Tak usah tanya orang. Betul tak ni? Awak rasa macam mana pendapat awak? Saya rasa betul ni sebab dia tengok. Takkan bohong pula pak lebay. Takkan pak lebay bohong. Kalau awak berani gitu dah. Ya, saya pun macam awak, saya setuju tu. Nah. Berat gitu taklid. Tu taklid yang mana? Ni contoh. Nah, jadi kita nak setuju ke tak setuju ke? Fikir. Itu hukum akal. Tengok. Barang yang dipikirkan dengan akal, mana? Barang yang disetujui, yang diterima, yang dibenar pada akal dengan sebab difikirkan dengan akal. Tentu sungguh. Terima ke apa? Tentu sungguh. Ia barang. Kerana apa terima? Kenapa? Tentu sungguh. Kerana barang itu sungguh dirinya barang. Kerana barang itu sungguh dirinya barang. Barang itu sendiri itu memang sungguh. Nah, sebab tu kita kata, sungguh, tentu sungguh. Kalau beli gitu. Nah, kerana barang itu sungguh dirinya. Nah. Ada semati tak Allah Ta'ala? Contoh kita. Kita kata Allah Ta'ala ada, mesti tak? Sungguh tak? Sungguh Allah Ta'ala ada. Jadi, sungguh tu hukum akal. Ada Allah tu benda yang dihukum oleh akal dengan sungguh. Jadi orang mana? Wajib akal. Ada Allah dia panggil wajib akal. Sebab akal kita hukum dengan wujub. Sungguh ada Allah. Dia panggil wujubul wajib. Nah, wujubul wajib. Mana wujub? Sungguh ada Allah wajib. Bapa panggil ada Allah tu wajib? Sebab akal kita hukum dengan wujub. Sungguh ada Allah. Baik. Sebab apa akal kita hukum dengan sungguh ada Allah? Sebab ada zat Allah tu sungguh. Sungguh pada diri perkara. Ada sungguh tak zat Allah? Sungguh Sungguh. Kalau benda hak tak ada, kita kata sungguh ada, pelawak memang ni. Nah, sungguh dah ada zat Allah. Sungguh.
Dah kita hukum dengan akal kita sungguh ada Allah tu betul tak? Betul? Tu lagu tu dah. Tu. Kerana barang itu sungguh dirinya diri barang mana misal? Seperti ada Allah Ta'ala. Contoh dia kata. Seperti ada Allah Ta'ala. Ada zat dan segala sifat-sifat Allah Ta'ala tu. Maka apabila kita fikir dengan akal kita. Bukan terlalu bulat gitu. Dia mau tahu mana Tuhan ni ada, Allah ni ada. Ustaz mengajar, tok guru mengajar. Tak. Kita fikir. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutuskan, kita buat keputusan dengan akal kita akan sungguhlah ada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ada Allah Ta'ala sungguh. Zat dia tu memang betul-betul ada sungguh. Tak terima kau sebelah tak ada. Gitu. Ni cara dia bawa ni jadi belik sikit. Dah. Dah. Kerana ada Allah Ta'ala tu sungguh. Memang sungguh dah Allah Ta'ala ada. Sungguh. Zat Allah Ta'ala ada sungguh tak? Sungguh. Sifat-sifat Allah Ta'ala ada sungguh tak? Sungguh. Tu. Lalu kita pun hukum Allah Ta'ala ni ada. Sungguhlah ada Allah Ta'ala. Betul tak? Betul. Pasal apa? Pasal memang zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ada sungguh. Gitu nak ayat gitu je. Kerana ada Allah Ta'ala sungguh. Memang ada Allah Ta'ala tu sungguh. Bukan ada Allah Ta'ala tu. Kalau nak main payah sikit gitu. Peninglah. Hak ada sungguhnya apa? Hak adanya ialah zat dengan sifat-sifat yang ada di zat tu, hak maujud. Zat Allah wujudiyah. Sifat-sifat Allah wujudiyah. Adapun wujud sendiri tu amrun iktibariyah tu. Ngaji hak payah je. Tak wajib fardu ain dah. Tak wajib fardu ain tu tahu amrun iktibari ka wujud maujud wujudiyah. Tak fardu ain. Cuma ayatnya sini contoh dia kata ada Allah Ta'ala. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, kalau Allah Ta'ala ni tak ada, kalau Tuhan ni tak ada, bagaimana adanya alam makhluk kita tengok ni? Bolehkah jadi sendiri? Kalau ada orang panggil benda tu jadi sendiri, ada kesan, tanpa ada yang memberi kesan, jadi sendiri. Terima tak di akal kita? Nasi kita masuk menyayum menyinggir gola gapo penuh atas meja. Siapa masa nak makan, habis licin. Tanya anak bini tok lelaki kau semua kata tak makan lagi. Anak-anak kita soal habuk tak makan lagi. Dia kata kalau kita habis sendiri dah ni. Boleh tengok. Boleh kata habis sendiri. Tak boleh. Mesti ada yang makan sebab ada kesan. Tiku kau gapo kau menata luar kau masuk kau curi kau. Masuk cari-cari duit tak ada. Biarlah nasi pun nasi lah, balu nasi habis kilau dah. Mesti ada yang memberi kesan. Tak ada asar tak ada muasir. Ada kesan tak ada yang memberi kesan. Ada tahiyat dah jamin tak ada siapa berok. Senyap maka tak mengaku laku dah sini. Siapa berok tak flah ni? Senyap tak ada. Ngakulah weh. Tak ada. Lepas tu macam mana tahiyat tak ada sendiri kalau mana? Mungkin lu berjambel tu mengeluarkan tahiyat sendiri ke lagu mana ke mana. Boleh terima ke dengan akal kita? Mesti ada orang yang berok tu. Cuma tak mengaku senyap. Allah aku tak ingat Allah dia. Aduh dah ni. Kado sangat tu. Ada asar mesti ada muasir. Ada kesan mesti ada yang memberikan kesan. Takkan jadi sendiri. Tak boleh terima lagi. Alam ini sebelum adanya tak ada. Buktinya kita sendirinya sebelum tahun tangga kita diberanak oleh mak kita tu ada tak kita? Tak ada. Bermakna ada dengan tak ada kita tu sama berat. Pada waktu imkan dia panggil, pada waktu malaya zaluna. Barang yang apa dia panggil pada masa senantiasa boleh ada dah. Dia panggil sebelum Tuhan buat satu makhluk ni dia panggil azaliyah. Pada masa azali. Tu azali tu bukan masa sebenarnya kita cakap masa azali. Sebab kita sepit nak bercakap. Sebenar azali tu bukan masa. Ibarat kata zat Allah dengan sifat-sifat Allah je ada. Belum lagi Tuhan buat apa-apa makhluk. Bila Tuhan buat je satu makhluk,
Tu dia panggil waktu imkanil wujud. Dia panggil apa? Ma la yazalu. Pada masa senantiasa boleh ada dah. Baik. Sebelum kita diberanak oleh mak kita tak ada. Boh ada kita. Di mana ada dengan tak ada tu sama berat. Betul tak? Sama berat. Sama berat. Ada dan tiada tu sama berat. Boleh terima di kita benda yang mutasawiyah ni, benda sama berat, tiba-tiba tarajuh, berat salah satu daripada dua yang sama berat tanpa ada murajjah yang memberati, boleh terima. Seperti kita kata dacing tu kan. Dua daun dacing yang sama berat, tiba-tiba sengit sebelah, berat sebelah. Tarjih biduni murajjah tu boleh terima tak dengan akal kita? Berat salah satu dengan tanpa ada yang memberati, boleh terima tak? Tak boleh terima. Itu akal lah kata fikir. Jadi ada dengan tak ada kita tu dulu sama berat. Sebab apa? Sebab dulu tak ada. Tiba-tiba ada. Bermakna kita ni satu bagai makhluk, satu bagai makhluk, memang makhluk lah. Satu bagai perkara yang terima ada, terima tiada. Terima ada, terima tiada. Terima tiada. Berarti ada dan tiada kita tu sama berat tak? Sama berat. Nak ada boleh, nak tak ada boleh. Sebab tu kalau lepas ni orang kata tak ada dah. Pas mana yang lama tak nampak. Kak orang kata, ustaz tak tahu ke? Meninggal dah dia 2 minggu dah meninggal dunia. Ya ke? Innalillah. Gitu ya. Tak ada. Ya ke? Betul kak awal. Mana boleh terima dia meninggal dunia? Dia mesti kena ada. Lagu tu. Tak terima dia akal saya kak awal. Jangan kak awal. Dia mesti kena ada. Dia tak terima nak kata tak ada. Gitu ke? Nah. Terkejut tu ya terkejut. Betul tak? Ya kau meninggal. Baru rasa duk buang. Meninggal dah ustaz. Innalillah wa inna ilaihi. Kayak gitu. Berarti kita tu terima ada, terima tak? Tak ada. Nah, ada dan tak ada tu sama berat di kita. Tiba-tiba berat kau ada. Berat ada, ni ada sekarang ni. Tanpa ada yang memberati di atas ada kita tu. Terima tak? Tarjih bidunil murajjah tu terima tak? Tak terima. Berat salah satu daripada dua neraca yang sama berat. Berat salah satu. Kita tengok. Gula tak ada sekilo, garam pun tak ada juga. Kau tak ada. Tiba-tiba berat sebelah. Terima dengan akal kita? Tak terima. Bila berat salah satu yang sama berat, mesti ada yang memberati bagi yang berat kat dia tu. Sama berat. Mak berat. Kita tengok. Ada gula sekilo. Ada murajjah. Kalau tarjih bidunil murajjah, itu mustahil. Berat dengan tanpa ada yang memberati itu mustahil. Ada dengan tak ada gitu sama berat. Tiba-tiba berat kau ada sekalian. Tanpa ada yang memberat. Mana ada yang mengada. Tak terima tak? Tak terima. Sikit lagi tak ada pula kita. Tanpa ada yang meniada. Terima tak? Tak terima. Mesti ada yang memberi bekah pada mengada dan meniada. Kita fikir gitu. Pasal apa dia? Tokai yang mengada kita seperti kita. Siapa buat meja ni? Meja tepi ni buat meja ni. Gitu. Boleh terima gitu? Siapa buat meja ni? Meja belakang tu. Boleh kan? Benar dia. Siapa buat kursi tu? Kursi sebelah dia buat kursi kita. Tak boleh terima apalah tak kata. Mestilah zat tu tidak seperti kita. Mana? Kalau kita tu terima ada, terima tak ada, dia tak terima tak ada, mesti ada. Gitu. Jadi ada Allah tu wajibal wujud. Ada kita tu mungkinul wujud. Tu dia panggil kenal Tuhan tu. Sama sebut ada. Allah ada tak? Ada. Kawan ada tak? Kawan pun ada. Kau tak ada kawan ni? Kawan pun ada. Samalah Allah dengan kawan. Kawan jadi Allah dah senang ke kena? Tak. Sebut ada. Allah ada, kawan pun ada. Tapi makna ada kawan dengan makna ada Allah tu beza. Itu dipanggil mushtarak lafzi. Itulah yang menyebabkan lama kita mengaji tauhid itu je sebenarnya. Andainya makna tu sudah kita boleh beza sejak dari awal, tak ada kena mengaji dah. Allah mesti ada, tak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini selesai. Berapa minit yang sebenar? 20 tu. Allah mesti sedia, baharu Allah tentu tidak. Dalilnya baharu alam ini, ada makhluk ini. Allah mesti kekal, binasa Allah tentu tidak. Dalilnya ada alam ini. Kayak gitu. Masalahnya setiap perkataan kita kata tu bersekutu antara penggunaannya kita dengan tu Tuhan. Ada Allah, kita ada. Sedia Allah, kita pun guna perkataan sedia, betul tak? Sedia, mula. Lapar weh nasi. Gila, nak sedia dah lah buyuk tu. Sedia juga. Ni rumah baru kan ni? Rumah sedia. Mula ayah mula sedia. Sedia ada. Kita guna tak perkataan tu? Sedia tu kepada kita? Guna.
Adakah sama sedia Allah dengan makna kita guna sedia kita? Tu jadi lama mengaji tu. Nah, tu. Kita kekal tak? Kekal. Masuk syurga kekal khalidina fiha abada. Tuhan kekal juga. Sudah. Kak Awel ni serupa dengan apa nama kau dia? Kak Raja mana? Sama tak? Tak serupa. Mukhalafah juga. Apa? Kak Awel dengan meja serupa tak? Tak serupa juga dia sini. Kata Tuhan mukhalafah. Mukhalafah apa? Kak Awel ada berapa tak? Ya. Kau ada banyak Kak Awel. Kalau Kak Awel ada banyak senang, Kak Awel tak kena mari dah. Pakai Kak Awel hak sore lagi mari pun dia juga muka gitu ke. Nah, Kak Awel besar. Mari berapa orang Kak Awel? Mari sore, mari Tuhan pun satu. Tuhan pun serupa Tuhan dengan kita. Itulah yang jadi lama mengaji tauhid itu supaya tamyiz bainal khaliq wal makhluk. Boleh beza antara khaliq dengan makhluk. Bila sebut kata Allah ada, wajibal wujud. Allah ada tu dengan mana ada yang mesti, tak terima tak ada sekali-kali. Ada pun sebut kita ada, makhluknya ada, dia panggil mungkinul wujud. Apa? Ada yang terima tiada. Jadi ada Tuhan, ada kita sama tak? Tak. Tu contoh. Habis itu dah. Jadi nak boleh keluar natijah. Kalau gitu Allah itulah Tuhan, dia mesti ada. Tak terima nak kata tiada. Sebab kalau dia tak mesti ada, harus ada macam kita, bermakna dia berhajat kepada yang mengada. Kalau Tuhan pun mungkinul wujud juga, bukan wajibal wujud. Harus ada macam kita saja. Macam kita ni kan, ada kita tu terima tak tiada? Terima tak ada? Terima. Bermakna kita ada ni berhajat kepada yang mengada. Kalau Tuhan tidak wajibal wujud, bahkan mungkinul wujud seperti kita, bermakna Tuhan berhajat kepada yang menciptakan dia. Dia dulu tak ada juga, lepas tu jadi ada. Nah, bermakna dia berhajat kepada yang mengada. Yang mengada itulah Tuhannya sebenarnya, bukan Allah Tuhan. Dia tak terima. Lepas tu nak sudah ke mana tak tahu. Jadi tak sasut, tak tahu sampai ke bila-bila. Yang mengadakan Allah tu lah yang berhajat kepada yang mengada. Yang mengadakan yang mengada Allah berhajat kepada yang mengada. Yang mengadakan yang mengada Allah berhajat kepada yang mengada. Yang mana berhajat kepada yang mengada. Sampai ke bila tak tahu. Tu namanya tasalsulun. Bertiti tali yang tidak ada kesudahan. Hak tu nanti kita mengaji dalam dalil sifat qidah. Dia ada banyak burhan, hujjah untuk membatalkan tasawur tasalsul dia bang. Gambaran tasalsul. Burhanut tatbiq wal qat'i. Macam-macam burhan lah. Itu. Habis itu. Dan umpama ada Allah tu banyak lagi lah. Gapun dia umpama tu bayan daripada kata umpama, daripada segala perkara yang wajib pada akal. Daripada segala perkara yang wajib pada akal. Mana? Sedia Allah, kekal Allah, ada sifat berkuasa di zat Allah. Itu semua tu wajib akal belakang. Akal kita hukum dengan mesti, dan perkara tu tentu sungguh, tentu mesti. Gitu dah. Habis itu. Kemudian kita sambung pula dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah barang yang difikirkan. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Soalan tauhid ya. Nak faham pun susah, jangan nak tanya. Sebenarnya mudah je. Hukum akal ni 3. Gapo? Mesti, tidak, boleh jadi. Itu ya. Mesti atau sungguh, tidak, boleh jadi. 2 tu ya. 3 tu. Tu hukum akal. Jadi bahasa Melayunya mesti atau sungguh, tentu sungguh, tentu mesti. 1. Tentu tidak. 2. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Gitu. Tu hukum akalnya. Akal kita mikir lagu mana pun tak keluar daripada 3 ni. Itulah keputusan akal. Sebenarnya mudah sangat je. Cuma sebab kita lalu kitab tu yang macam belik-belik itulah. Ayat dia. Ayat dia tu macam belik-belik itulah. Padahal mudah sangat je. Kalau Arab dia kata wujub istihalah jawaz. Arab kata wujub istihalah jawaz. Kita moga hidup kepek. Tak sudut macam nak jadi arak-arak lah.
Maka bila kita hidup kepek kat, kita orang Melayu ni faham hukum Melayu selalu dah. Kalau tanya hukum akal ada berapa? 3. Gapo dia? Tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi. Selesai. Reti 3 ni selesai. Jadi kalau kita tanya, ada Allah tu apa awak nak hukum? Tentu sungguh. Mesti ada Allah. Tentu sungguh ada Allah. Mesti ada Allah. Yalah tu. Mesti tentu sungguh tu dia panggil apa? Hukum akal. Ada Allah tu dipanggil benda yang dihukum oleh akal. Gitu je sebenarnya. Wujubul wajibat dia panggil. Lepas tu kalau kita tanya, tiada Allah, apa awak nak hukum? Apa awak nak hukum? Tiada Allah. Kalau kata Allah ni tiada, apa awak nak hukum? Tentu tidak tiada Allah. Kan kita? Tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak tu dia panggil hukum akal. Tiada Allah tu dihukum oleh akal dengan tentu tidak, dipanggil perkara tentu tidak, dipanggil mustahil akal. Jadi dia panggil apa? Istihalatul mustahil. Tentu tidak tak tiada Allah. Sungguh tak tentu tidak tiada Allah? Sungguh tentu tidak tiada Allah. Dia panggil apa? Wajib tentu tidak tiada Allah. Pula kalau takut tak nampak lagi. Lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak, tidak beranak. Yalid yulad tu mustahil. Ya gitu. Diperanak dan beranak dan diperanak itu mustahil. Kita hukum dengan tidak diperanak dan tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Sungguh tak Tuhan tidak diperanak dan tidak beranak? Sungguh tak? Sungguh. Jadi istihalatul mustahil itu wajib akal. Istihalatul mustahil itu wajib akal. Mustahil bukan wajib akal. Mustahil akal. Istihalatul mustahil itu wajib akal. Diperanak dan beranak itu mustahil akal. Nampak tak? Diperanak. Yalid yulad tu mustahil akal. Hak kita nak iktikad bukan yalid yulad. Kan ada orang mengaji yalid yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yalid yulad, enggak atas belakang dah. Kita bukan nak iktikad yalid yulad. Kita nak iktikad lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad tu dipanggil istihalatul mustahil. Tentu tidak Tuhan diberanak. Tentu tidak Tuhan beranak. Kan kita? Tentu tidak tak Tuhan, tentu tidak Tuhan diperanak ni sungguh tak? Sungguh. Tentu tidak tak Tuhan diperanak. Tentu tidak Tuhan diperanak. Sungguh tak tentu tidak Tuhan diperanak? Sungguh. Tentu tidak tak? Tentu tidak tak Tuhan beranak? Tentu tidak. Sungguh tak Tuhan tidak? Tentu tidak memberanak. Sungguh. Memberanak dah. Ayat asal lagi berat saja tu. Sungguh tak tentu tidak Tuhan beranak? Sungguh. Jadi lam yalid wa lam yulad tu wajib akal. Samalah kita mengaji sebab 2 bulan ni ambil situ tu. Bukan mengaji Tuhan tak ada. Macam doa mengaji kan? Apa mengaji Tuhan wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tak dia ada Allah. Belawai jadi tak ada pula Allah. Bukan mengaji gitu. Orang mengaji ada Allah mesti. Tiada Allah tentu tidak. Tentu tidak tiada Allah tu mesti tak? Mesti. Sungguh tak tentu tidak tiada Allah? Sungguh. Kita mengaji mesti Tuhan sedia. Lawan sedia apa? Baru. Tak lawan sedia tu Milo ke Pepsi ke Cola. Lawan sedia baru. Apa kita nak hukum Allah Ta'ala tu baru? Tentu tidak Allah baru. Lam yalid, tentu tidak Allah diperanak. Ni tentu tidak Allahu hadis yang baru. Tentu tidak Allah baru tu sungguh tak? Sungguh. Tentu tidak Allah diperanak tu sungguh tak? Sungguh. Tentu tidak Tuhan baharu tu sungguh tak? Sungguh. Kalau kita nak mengaji, mesti tak Allah bersifat dengan perkuasa, kudrat? Mesti. Sungguh ada sifat perkuasa di zat Allah Ta'ala. Lawan kudrat lemah, betul tak? Lawan sifat perkuasa ni lemah. Tentu tidak Allah lemah. Lam yalid, tentu tidak Allah diperanak. Tentu tidak Allah tu ajizun, ada sifat lemah. Sungguh tak tentu tidak Allah tu lemah. Sungguh tak? Sungguh tak tentu tidak Allah tu lemah. Sungguhlah tentu tidak Allah lemah. Nampak tak tu? Nampak tak tu kat awam ni? Sungguh tak tentu tidak Allah diperanak. Sungguh. Sungguh tak tentu tidak Allah tu lemah. Sungguh. Tu lah sebenarnya nak mengajinya. Bukan mengaji Allah lemah.
Allah ada, Allah bersifat kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Lawannya lawan berkuasa, lemah. Tadi dia berkuasa, lepas tu dia berlawan-lawan, dia lemah dah lah. Bukan gitu. Siapa ajar ngaji lah gitu. Macam saya Wahabi buat menganjing ya. Hanya buat menganjing gitu. Haula wala quwwata illa billah. Orang-orang kan dia ingat kalau lawan tu gocoh dah. Lawan tu bukan gocoh dah. Lawan tu maknanya abdib, mana benda tak boleh beripus sekali. Ada satu tak ternafi satu lagi. Tu dik dia panggil lawan ni. Lawan ni dia ada naki, ada dik, ada apa dia panggil? Apa dia tengok ada pak je ni. Ada pak je ni belaka. Jenis-jenis lawan. Macam lawan bagi putih ialah hitam. Itu lawan dengan mana dik tu. Bila kata putih, ni. Kalau bila kata handphone ni mesti hitam. Putih ada tak? Lawan bagi hitam ialah putih. Lawan hitam ialah putih tu dia panggil lawan dik. Mana dua-dua wujudiah dua-dua. Putih wujudiah, hitam wujudiah. Dia tak boleh beripus sekali sebab ghayatul khilaf, sehabis-habis menyalahi. Nah, sehingga mana tak boleh beripus sekali hitam dengan putih ni. Hitam putih-putih. Kalau duduk sekali pun dia duduk sebelah-sebelah. Bukan hitam jadi putih, putih jadi hitam tak. Sebenarnya lawan bagi hitam bukan putih. Lawan bagi hitam tidak hitam. Tidak hitam tu banyaklah. Putih, kuning, biru, merah kan gitu. Itu lawan dengan warna naki. Lawan dengan warna naki. Beza pula. Hak kita sebut Allah mesti ada, lawan ada, tiada. Lawan tu dengan makna dik. Tak boleh beripus sekali dah. Dia ada, tak ada. Dia tak ada, ada. Gitu. Dia pekak. Dia pekak, tak ada sifat pendengar. Dia ada sifat pendengar, tentu tidak pekak. Kayak gitu. Betul tak? Boleh tak kita kata saya tidak ada sifat pendengar, tapi saya tidak pekak. Boleh. Kita terima orang cakap itu. Saya sebenarnya tidak ada sifat pendengaran, tapi saya tidak pekak. Loh, dah tak ada pendengar tu pekak lah. Gimana? Sebab ya gitu nak faham. Itu je. Habis itulah. Lewat dah, wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzim a'da'al muslimin wa ansuril muslimin alaihim. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahuda salimin al mujrimin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin wa man nasarahum wa man awanahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Falastin khususan fi Gazzah fi kulli makan fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.